Assalamualaikum Dr. Syazwani. Saya Nurul Datuk Jannah binti Abdul Rahman bersama-sama dengan dua lagi kawan saya iaitu saya Nur Rashidah binti Abu Mansur dan saya Nur Hamizah binti Hamidun. Kami akan membentangkan pembentangan yang bertajuk Penghayatan Falsafah Rukun Negara dalam Pembentukan Masyarakat Sejahtera. Saya mulakan pembentangan ini dengan pendahuluan terlebih dahulu. Seperti mana yang semua kita tahu, negara Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat yang terdiri daripada berbilang kaum, bangsa dan juga agama. Persefahaman dan hubungan yang harmoni, aman dan bahagia yang terjalin dalam kalangan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum terbukti dapat membina dan membentuk masyarakat yang kuat dan bersatu padu. Setiap negara mempunyai identiti masing-masing yang melambangkan kemegahan sesuatu negara itu. Di Malaysia, terdapat 5 identiti negara yang perlu dihormati oleh semua rakyat. Pertama, rukun negara. Kedua, jata negara. Ketiga, lagu negaraku. Keempat, bahasa kebangsaan. Dan yang terakhir sekali ialah bunga kebangsaan. Setiap daripada 5 identiti ini memainkan peranan yang signifikan sebagai simbol kepada negara Malaysia. Kita selaku rakyat Malaysia seharusnya lebih menjiwai dan menghormati setiap identiti ini kerana ia merupakan lambang keunikan sesebuah negara Malaysia. Seterusnya, kita beralih pula kepada 5 jenis prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan ialah prinsip rukun negara yang pertama. Prinsip ini jelas membuktikan bahawa kehidupan beragama ialah satu pegangan yang penting dalam kehidupan setiap golongan masyarakat di Malaysia. Kepelbagaian agama yang bebas dianuti dan diamalkan di Malaysia merupakan salah satu faktor kepercayaan kepada Tuhan diletakkan sebagai prinsip yang pertama dalam rukun negara. Prinsip ini ialah tunjang kepada asas kehidupan manusia yang melengkapi kehidupan seharian setiap individu. Setiap rakyat perlu berpegang teguh kepada kepercayaan agama masing-masing demi mengekalkan kebaikan bersama antara satu sama lain. Dalam konteks Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa agama Islam ialah agama rasmi persekutuan. Akan tetapi, masyarakat majmuk di negara ini masih mempunyai hak dan kebebasan untuk menganut agama dan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Setiap penganut agama, tidak kira Islam, Kristian, Buddhisme maupun Hindusme, seharusnya menjadikan agama masing-masing sebagai asas untuk membina perpaduan dan keharmonian ke arah membentuk masyarakat yang sejahtera. Mereka perlu menghayati dan mengamalkan ajaran dalam agama masing-masing dengan penuh kesungguhan di samping dapat mengelakkan berlakunya permusuhan antara setiap penganut. Permusuhan ini hanya akan memberikan impak yang negatif kepada masyarakat majmuk di Malaysia kerana ia boleh menyebabkan berlakunya tidak persefahaman antara satu sama lain dan hanya akan menjadikan masyarakat lebih lemah. Negara Malaysia sangat cakna dan mengambil berat terhadap hak kebebasan beragama dan mestilah tidak mempunyai unsur atau dasar yang ke arah diskriminasi kepada warga negara atas dasar kepercayaan yang masing-masing anuti. Justru, semua kepercayaan agama yang wujud di negara ini seharusnya menolak sebarang bentuk ekstremisme terhadap agama. Malahan, setiap penganut lebih digalakkan untuk mengamalkan fahaman kesederhanaan yang dapat menanam sikap persefahaman, bertolak ansur dan saling bertoleransi antara satu sama lain. Oleh itu, setiap individu perlu mengamalkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan demi melahirkan masyarakat Malaysia yang bersasiah unggul dan disegani. Seterusnya, kesan kepercayaan kepada Tuhan. Yang pertama, individu tersebut akan rasa lebih dipimpin kerana mempunyai pegangan yang lebih jelas untuk dianuti.
Yang kedua, mempunyai batasan dalam melakukan sesuatu perkara dan sedar akan perkara yang digalakkan atau ditegah oleh Tuhan. Yang ketiga, dapat menerapkan amalan kepercayaan terhadap agama secara positif dalam diri setiap individu. Yang keempat, dapat membentuk jati diri yang padu dalam setiap diri individu. Dan yang kelima, mampu mewujudkan masyarakat yang matang dalam aspek pemikiran yang luhur dalam hubungan pelbagai kaum, secara tidak langsung dapat mengelakkan berlakunya permusuhan antara setiap penganut. Seterusnya, kita akan beralih pula ke prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Baiklah, saya akan sambung ke rukun negara yang kedua, iaitu kepercayaan kepada raja dan negara. Kenapa pentingnya untuk kita menghayati falsafah rukun negara yang kedua ini? Ini adalah kerana untuk memastikan rakyat dan masyarakat di negara ini dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Selain itu, penghayatan falsafah ini adalah menjadi pemangkin kepada seluruh rakyat dan masyarakat untuk sentiasa patuh dan taat kepada raja dan negara mereka. Di dalam negara ini, kita telah mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, di mana parlimen di negara ini dibentuk atas pilihan daripada rakyat. Seterusnya, telah dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara dan menjadi sebahagian kepada komponen penting dalam pembentukan parlimen di negara ini. Prinsip ini secara tidak langsung akan menghubungkan hubungan antara raja atau pemerintah dan rakyat. Pada amnya, rakyat haruslah patuh kepada raja atau pemerintah mereka dan sebagai balasan, raja atau pemerintah haruslah memerintah dengan adil dan membantu rakyat yang dalam kesusahan serta memberikan perlindungan kepada mereka jika mereka memerlukan bantuan. Kesetiaan yang berterusan ini akan menjadi pemakin dan menyuntik semangat patriotisme dalam diri masing-masing. Seterusnya, elemen raja berperlembagaan masih dijaga sehingga ke hari ini. Kerana apa? Kerana setiap rakyat dipercaya bahawa Yang di-Pertuan Agong atau raja telah diberi kepercayaan sebagai ketua agama orang Islam kerana mereka mampu memimpin seluruh rakyat dan menjaga kebajikan mereka. Institusi beraja juga perlu dilindungi untuk memastikan masyarakat hidup berpandukan pegangan moral dan adab yang baik. Kerana jika kita tidak mengamalkan ini, perpaduan akan menjadi goyah. Seterusnya, mengapa pula rakyat perlu patuh akan negara? Kerana keamanan akan terjamin jika rakyat bersatu padu dan sanggup berkorban demi negara. Hal ini bertujuan untuk menyambung legasi dan amanah yang telah diberikan oleh nenek moyang kita untuk terus menjaga kedaulatan serta bermati-matian mempertahankan tanah air ini daripada terus dijajah oleh orang luar. Tambahan pula, masyarakat di negara ini adalah berbilang kaum dan mempunyai bangsa serta agama yang berbeza. Penghayatan terhadap rukun negara ini penting untuk mengelakkan daripada permasalahan seperti unsur perkauman daripada berlaku. Ini kerana kita tidak mahu sejarah hitam seperti peristiwa 13 Mei 1969 berlaku lagi, di mana perkauman di negara ini telah diuji. Jika seluruh masyarakat sentiasa bersedia untuk berkorban demi negara ini, maka negara akan dijamin dalam keadaan yang aman dan damai. Rukun negara yang ketiga disebut sebagai keluhuran perlembagaan. Apa yang dimaksudkan dengan keluhuran perlembagaan? Keluhuran perlembagaan ini adalah
perlembagaan negara yang perlu dipatuhi dan dihormati oleh setiap rakyat. Di negara ini, ia dikenali sebagai perlembagaan persekutuan. Dalam konteks ini, perlembagaan akan bertanggungjawab untuk menjaga dan tidak mencabul hak asasi manusia dan rakyat, terusnya akan menjamin kemakmuran masyarakat. Di samping itu, tiap warga negara wajiblah menghormati dan memahami setiap isi kandungan yang telah ditetapkan di dalam perlembagaan. Walaupun begitu, setiap rakyat tidak boleh mempersoalkan dan tidak menghormati setiap isi kandungan perlembagaan yang telah digubal. Seperti yang kita ketahui, perlembagaan telah menjadi tunjang bagi mengekalkan kesepakatan. Oleh yang demikian, itulah sebabnya mengapa kita perlu menghayati falsafah rukun negara ketiga ini. Telah dinyatakan juga di dalam perlembagaan tentang kedudukan rakyat yang setaraf. Hal ini dapat meyakinkan masyarakat tentang hak asasi mereka dan kebebasan bersuara supaya masyarakat tidak merasa seperti ketinggalan dan ditekan di bawah tekanan sosial. Di dalam perlembagaan negara telah disenaraikan beberapa aspek yang perlu dipatuhi, termasuklah kedudukan raja berperlembagaan, kedudukan kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, agama Islam sebagai agama rasmi dan hak asasi akan terjamin. Konklusinya, jika setiap rakyat mematuhi dan menghayati falsafah ini dengan lebih dalam tentang keluhuran perlembagaan ini, maka tidak akan berlaku kacau bilau di dalam negara. Untuk rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang, juga turut menjadi faktor dalam pembentukan masyarakat sejahtera jika kita terus menghayatinya. Hal ini kerana undang-undang digubal adalah untuk memelihara negara daripada masyarakat hidup dalam ketakutan. Hal ini dapat disimpulkan bahawa tiada diskriminasi akan berlaku. Sebaliknya, rakyat akan dilayan dengan sama taraf di dalam sisi undang-undang. Undang-undang yang digubal adalah relevan dalam mengelakkan daripada berlakunya jenayah serta penindasan ke atas rakyat di dalam negara ini. Oleh yang demikian, rukun negara yang ketiga dan keempat ini dapat menjamin keadilan jika berlakunya sesuatu di dalam kalangan masyarakat. Perkara ini juga turut memberi perlindungan ke atas mangsa yang teraniaya. Tanpa kedaulatan undang-undang hanya akan mengundang kepada ketaksamaan dan ketidakstabilan serta akan menggugat keamanan negara ini. Melalui kewujudan undang-undang ini juga dapat memastikan masyarakat hidup dalam keadaan yang tidak takut dan tidak rasa gusar kerana apa sahaja kesalahan yang dilakukan pasti akan dikenakan hukuman. Disebabkan itu, ia akan menjamin keselamatan serta kesejahteraan masyarakat di negara ini. Hai, Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Rashidah binti Abu Mansur. Saya akan meneruskan pembintangan kumpulan saya yang bertajuk Penghayatan Falsafah Rukun Negara dalam Pembentukan Masyarakat Sejahtera. Seperti yang kita tahu, rukun negara ada 5. Jadinya saya akan menerangkan rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, menekankan tentang nilai-nilai moral masyarakat dalam hidup bermasyarakat. Seperti yang kita tahu, bermasyarakat ini bukanlah mudah jika kita tidak ada sifat-sifat moral, sebagai contoh bekerjasama, menghormati satu sama lain. Kerana di Malaysia sendiri ada berbilang kaum. Jika sifat kesopanan dan kesusilaan ini tidak diterapkan dalam diri masyarakat, jadinya masyarakat akan tidak akan hidup dalam aman damai kerana mereka tidak memikirkan perasaan orang lain
dan akhirnya suasana kita tidak akan aman dan hidup dalam peperangan, hidup kucak-kacir. Pelbagai pihak perlu memainkan peranan mereka masing-masing kerana ini adalah bukan tugas yang mudah untuk kita memupuk rukun negara kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat. Antara pihak yang memainkan peranan yang sangat besar adalah kerajaan. Hal ini kerana pihak kerajaan mempunyai kuasa untuk mengadakan sebuah program untuk masyarakat berhubung ataupun bekerjasama dalam menjayakan program tersebut. Kerajaan juga dapat mengadakan program kemasyarakatan yang melibatkan semua masyarakat setempat agar mereka mengenali satu sama lain, berkenalan dan juga dapat memupuk sifat-sifat bermasyarakat dengan baik. Okey. Sebagai contoh, pihak kerajaan dapat mengadakan program gotong royong untuk masyarakat setempat. Dengan ini masyarakat akan bekerjasama menjayakan program gotong royong tersebut. Seterusnya, ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat besar dalam kita memupuk rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat. Hal ini kerana ibu bapa dapat memupuk anak-anak mereka di rumah untuk melahirkan sifat berkasih sayang, hormat menghormati. Dengan ini anak-anak dapat menerapkan di dalam diri mereka sehingga mereka mempraktikkan di luar sana bersama dengan masyarakat yang di luar sana. Okey, sebagai contoh, ibu bapa dapat menunjukkan sifat-sifat yang baik dalam mempamerkan tingkah laku yang baik, perkataan yang baik, bahasa badan yang baik dan sikap bersabar dalam bermasyarakat. Seperti yang kita tahu, ada pepatah yang mengatakan, kalau hendak melentur biarlah dari rebungnya. Okey, di sini menunjukkan ibu bapa memainkan peranan yang sangat besar kerana apa yang ditunjukkan oleh ibu bapa mereka di rumah akan digunakan oleh mereka dan diikuti oleh mereka sehingga mereka mempraktikannya di luar sana. Seperti yang kita tahu, media massa terbahagi kepada dua iaitu media massa elektronik dan juga media massa bercetak. Okey, untuk media massa elektronik, saya rasa itu lebih efisien kerana masyarakat kini lebih gemar menggunakan internet, menonton televisyen dan juga menggunakan telefon pintar mereka dalam seharian. Jadinya pihak media elektronik seperti televisyen dan internet dapat menyiarkan iklan-iklan tentang kebaikan kita bersopan dan bersusilah dalam masyarakat. Pihak media massa bercetak dapat menghasilkan artikel di akhbar dan majalah tentang kepentingan kita menjaga hubungan bermasyarakat. Kami ingin mencadangkan beberapa pihak yang memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk rukun negara. Antaranya adalah melalui institusi sosial seperti pendidikan. Seperti yang kita tahu di Malaysia, semua orang akan merasai fasa pendidikan. Jadinya kami berpendapat pihak pendidikan, institusi pendidikan ini memainkan peranan yang penting dalam memupuk rukun negara kepada masyarakat. Mereka dapat melakukan pendedahan dari segi dalam silibus pembelajaran dan juga ataupun sekolah ataupun pihak universiti dapat mengadakan satu kelab persatuan. Selain itu, pihak media massa juga memainkan peranan yang sangat besar. Mereka dapat menyampaikan pelbagai maklumat. Itu merupakan inisiatif yang sangat menarik dan masyarakat mudah menerima kerana sekarang media massa sangatlah digunakan oleh masyarakat, tidak kiralah daripada bercetak ataupun elektronik. Selain daripada itu, institusi politik juga memainkan peranan yang sangat penting, yang utama juga kerana mereka mempunyai kuasa dan legitimasi dalam masyarakat. Sebagai contoh, pihak ahli politik dapat mengadakan satu kempen sebagai contoh cintai rukun negara yang melibatkan masyarakat untuk menyertai bersama mereka
Kesimpulannya, penghayatan falsafah dalam rukun negara dalam pembentukan masyarakat sejahtera adalah amat penting. Hal ini kerana sekiranya masyarakat tidak menghayati falsafah rukun negara, suasana harmoni, aman, damai tidak akan berlaku dalam masyarakat kini.